Soalan ni banyak kali dah tanya sebenarnya. Tapi biasalah. Ya tak? Kadang-kadang terlupa. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan. Saya sebut asas je. Saya tak ada dah cerita keseluruhan huruf ra. Saya nak bagi tahu gini je. Huruf ra ni asas Asas. Huruf ra kena tulis ni asas. Kejap. Saya betulkan. Okey, ni. Ini tuan-puan. Ini kita tak boleh lari ni. Asas bagi huruf ra, bila dia baris atas, okey, bila dia baris atas mesti tebal. Bila ra berbaris depan mesti tebal. Bila ra berbaris bawah mesti nipis. Ni basic. Ini basic buat sahabat-sahabat yang mungkin baru yang dah mahir tak apa. Izinkan saya untuk bercerita kepada yang mungkin masih lagi keliru. Jadi asasnya, kalau ra yang berbaris atas mesti tebal, ra yang berbaris hadapan pun sama tebal, ra yang berbaris bawah nipis. Maka timbul persoalan. Ustaz, kalau dia bersabdu macam mana? Termasuk juga. Kalau dia sabdu baris atas, tebal. Kalau dia sabdu baris depan, tebal. Kalau dia sabdu baris bawah pun tebal. Ustaz, macam mana kalau tanwin? Pun sama. Kalau ra tanwin baris atas, tebal. Kalau ra tanwin baris depan pun tebal. Kalau ra tanwin baris bawah, nipis. Itu asas dia. Boleh? Baik. Jadi berdasarkan apa yang saya sebut tadi, sebenarnya dah memberi jawapan dah pun. Kat sini ra ni tuan-puan, dia dalam keadaan hidup ke mati? Saya nak tahu tu je dulu. Ra ni hidup ke mati? Ra ni hidup ke mati? Ni soalan saya. Ra bersabdu ni. Hidup ke mati? Mati ke hidup? Ke dia mati hidup balik? Ke dia jadi zombie? Macam mana? Baik. Hidup. Mantap. Jadi bila dia hidup tuan-puan, kita tengok kat dia je. Ra, bila dia tengah hidup, kita tak payah tengok sebelum, tak payah tengok selepas. Itu kunci dia. Saya ulang sekali lagi. Ra, ketika dia hidup, kita tak perlu tengok sebelum, tak perlu tengok selepas. Tak perlu kita ambil tahu siapa sebelum, siapa selepas. Boleh faham? Jadi kat sini, ra ni tuan-puan, dibaca nipis. Tu je asas dia. Ingat kunci dia. Ingat kunci dia. Ingat kunci dia. Bila hidup, jangan tengok sebelum, jangan tengok selepas. Tuan-puan ingat ni. Boleh? Bila kita dah faham ni, maka selesai, tutuplah cerita. Dan saya cuba nak huraikan juga, tadi ada yang berkefahaman begini. Ra ni, bila kita bedah dia, dia akan jadi begini. Satu mati, satu hidup. Okey. Jadi sebelumnya tu ada huruf baris depan, iaitu pada lam kan. Kat sini. Baris depan. So bila ra bersabdu dipecahkan, satu mati, satu hidup. Betul jadi perlu ke kita ambil atas sebab pertemuan ni?
Kita kata tebal sebab raw yang lepas kita dah bedah dia, kan? Faham tak jalan cerita dia? Raw sabdu lepas kita bedah dia, kita jumpa macam ni. Lepas tu raw ni pula, raw mati lepas kita bedah sebelum dia baris depan, maka jadilah tebal. Idak tuan-puan. Jalan ceritanya bukan gitu. Kalau tidak, jenuh nak cerita bab raw ni. Kalau itulah apa kena buatnya. Jadi kena jelas. Boleh? Faham tak tuan-tuan dan puan? Kemudian ada yang libatkan dengan hamzah wasal. Okey. Betul, memang ada bab raw yang dibaca tebal sebelumnya berbaris. Raw yang mati sebelumnya hamzah wasal. Ini ya tebal. Tapi ceritanya sekarang, ini dah keluar daripada syarat sebab raw ni mati. Dalam perkataan yang kita bincang ni, pada perkataan kita bincang ni, raw tu hidup. Dan macam saya sebut di awal tadi, tak perlu tengok sebelum, tak perlu tengok selepas, tak perlu. Tengok kat dia je. Tengok kat dia je. Okay, faham? Soalan ni banyak kali dah tanya sebenarnya. Tapi biasalah, ya tak? Kadang-kadang terlupa. Okey, jelas ni, tuan-tuan dan puan. So, saya padam yang tak berkaitan. Ini tak boleh, hujah ni kita tak boleh guna. Bukan, hujah ni tak wujud lah kat situ. Boleh nah? So, ini dalam perbincangan lain. So, ini je lah yang kita nak kena faham. Bab raw ni banyak tuan-tuan Untuk raw ni dah ada perbincangan raw yang wajib mesti baca tebal, ada yang mesti baca nipis, ada yang boleh baca tebal, boleh baca nipis. Wallahu a'lam. Kalau baca tebal susah ni. La ta'kulu riba. Bunyi tak comel. Tapi kalau kita baca nipis eloklah. La ta'kulu riba kan? Boleh? La ta'kulu riba kuluri la ta'kulu riba. Kunci dia tuan-puan. Kunci lah. Nak jadikan raw ni nipis, macam mana? Macam mana? Pangkal lidah pastikan relax. Jangan angkat. Kedudukan hujung lidah sama je. Waktu kita buat dia tebal, waktu kita buat dia nipis, kedudukan hujung lidah pada lelangit tu sama. Peranan utama untuk menjadikan raw tu tebal ataupun nipis ialah pada pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah, teballah raw tersebut. Kalau kita merendahkan pangkal lidah seperti sifat istifal, kan? Dan memang raw ni istifal pada asalnya. Kalau kita belajar bab sifat asliyah pada raw ialah istifal. Sebab tu raw ni dia tak masuk dalam isti'la. Sebab raw ni dia lebih pada perbincangan dia sendiri. Sifat aridah dia. Kan? Macam ni lah. Asbab dia bersabdu. Sebab dia baris bawah, maka dia baca nipis. Kalau dia baris atas, raw tu sabdu baris atas, baca tebal. Gitu. Rendah pangkal lidah kita. Okey. La ta'kulu riba. La, cuba ikut saya sama-sama. 1, 2, mula. La ta'kulu riba. Kuluri. Boleh tuan-puan? Ramai yang dah terjun kolam gitu. Elok berenang tu. Elok berenang. Ada. Tak apa, biasalah tu. Silap-silap sikit ya. Jadi jelas kan tuan-puan? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cuba kongsi tadi dapatlah tuan-puan ingat. Tak apa, nanti akan datang tanya lagi. Kalau lupa lagi, terjun kolam lagi. Lepas tu tanya lagi, terjun lagi. Sampai satu tahap,
Tak payah terjun dah. Kita tengok orang lain pula terjun. Dia macam tu. Roda dia. Pusingan dia macam tu. Baik. Kulur riba. Kulur riba. Nipis